Pada hari ini, kita akan belajar cara mengurus sisa pepejal dapur. Cara yang pertama ialah kita perlulah mengumpulkan sisa pepejal dapur. Untuk gambar yang pertama, murid-murid boleh lihat seorang lelaki sedang mengumpulkan sisa pepejal dapur ke dalam basin. Jadi, dia telah mengumpulkan semua sisa pepejal itu ke dalam basin. Cara yang kedua ialah mengasingkan sisa pepejal dapur kepada dua bahagian. Baik, dalam gambar ini, lelaki tersebut telah mengasingkan sisa pepejal dapur kepada dua bahagian, iaitu sisa makanan dan sisa sampah. Baiklah, sisa makanan merujuk kepada apa-apa yang kita makan. Sebagai contoh, dalam gambar ada tembikai, pisang dan sebagainya. Contoh lain bagi sisa makanan ialah sayur-sayuran, nasi, bijirin dan sebagainya. Sisa sampah pula merujuk kepada bahan-bahan yang biasanya digunakan sebagai alat pembungkusan dan juga alat untuk menyimpan makanan. Sebagai contoh, botol air, straw, kotak dan sebagainya. Itu ialah sisa sampah. Jadi, sisa makanan dan sisa sampah perlulah diasingkan. Baiklah, langkah seterusnya memasukkan sisa pepejal ke dalam tong. Langkah sebelum ini kita mengasingkan sisa pepejal dapur tadi kepada dua bahagian dan kita masukkan ke dalam plastik sampah. Dan untuk sekarang kita perlulah memasukkan sisa pepejal tadi ke dalam tong. Dalam gambar ini ada dua tong, iaitu tong kompos dan tong sampah. Jadi kita juga telah mengasingkan sisa pepejal kepada dua bahagian tadi, iaitu sisa makanan dan juga sisa sampah. Oleh itu, sisa makanan kita masukkan ke dalam tong kompos. Kenapa perlu masukkan ke dalam tong kompos? Kerana sisa makanan boleh dijadikan sebagai baja kompos. Oleh itu, kita perlulah memasukkan sisa makanan ke dalam tong kompos. Seterusnya, sisa sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Langkah terakhir, dalam gambar ini, murid-murid boleh lihat seorang lelaki sedang menggunakan baja kompos untuk menyuburkan tanamannya ataupun menyuburkan pokok. Jadi sisa makanan tadi
telah dijadikan sebagai baja kompos dan diletakkan pada akar ataupun pada sekeliling pokok. Dan dalam gambar ini juga ada gambar lori sampah. Jadi sisa sampah tadi telah diangkut menggunakan lori sampah dan dihantar ke tapak pelupusan sampah. Jadi murid-murid perlulah mengasingkan sisa pepejal dapur sebaik mungkin supaya kita dapat menguruskan sisa pepejal dapur dengan baik. Sekian, terima kasih.